Baru-baru ini kecoh apabila didedahkan gaji menteri besar yang antara paling besar ialah Menteri Besar Kelantan. Gaji beliau amat luar biasa sehingga menimbulkan polemik, menimbulkan banyak komen dan reaksi daripada netizen. Khususnya mereka membandingkan gaji besar Menteri Besar Kelantan itu dengan pembangunan yang dinikmati oleh Kelantan. Mereka membandingkan gaji Ketua Menteri di Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang menerima gaji yang rendah berbanding Menteri Besar Pulau Pinang. Tapi kemajuan di Pulau Pinang jauh meninggalkan Kelantan. Selain daripada itu, pendapatan KDNK per kapita di Pulau Pinang jauh lebih tinggi daripada Kelantan, tapi gaji Ketua Menteri Pulau Pinang kecil berbanding Menteri Besar Kelantan yang melebihi KDNK per kapitanya. Menteri Besar Kelantan akhirnya buka mulut, memberi jawapan apabila di soal tentang gaji lebih besar daripada KDNK negeri lain. Lain pula jawapan Menteri Besar Kelantan. Ini yang sedihnya. Lain ditanya, lain dijawab. Lain ditanya, lain dijawab. Inilah menteri yang orang kata lain ditanya, lain dijawab. Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud, enggan mengulas lanjut mengenai gajinya dan meminta diteliti semula adakah gajinya yang paling tinggi berbanding menteri besar yang lain. Ia susulan laporan mendakwa dia menerima gaji yang tinggi, tidak sepadan dengan angka keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita negeri itu. Tengok biar betul katanya mana lebih tinggi, betul ke paling tinggi, tak perlu tanya soal gaji, katanya lagi. RM30.000 dengan RM20.000 mana lebih tinggi. Jadi tak perlu saya ulas, katanya kepada pemberita ketika menyertai kempen PRK Nenggiri di Kampung Pasir Tumbo, Gua Musang. Gaji Muhammad Nasruddin dilaporkan mencecah sebanyak RM20.000 walaupun mencatatkan prestasi ekonomi negeri terendah di Malaysia dengan KDNK per kapita pada tahun 2023 hanya RM16,836. Analisis Kini News Dedah. Lab mendedahkan gaji Menteri Besar Kelantan adalah 119% daripada KDNK per kapita negeri. Ia mengalahkan gaji Ketua Menteri Pulau Pinang yang hanya memperoleh RM14,175 sebulan. KDNK per kapita Pulau Pinang adalah sebanyak RM72,586, tertinggi di Malaysia pada tahun lepas. Berdasarkan analisis itu, gaji eksekutif di Sarawak, Sabah, Terengganu dan Pahang adalah sekurang-kurangnya RM30,000, iaitu lebih tinggi berbanding gaji Perdana Menteri, iaitu sebanyak RM22,826. Namun, tiga negeri, iaitu Sarawak, Terengganu dan Pahang, mencatatkan KDNK lebih tinggi berbanding gaji Menteri Besar atau eksekutif mereka. Hanya Kelantan dan Sabah sahaja menyaksikan pembayaran gaji Menteri Besar dan juga Ketua Menteri lebih tinggi berbanding KDNK negeri. Itu jawapan daripada Ketua Menteri Besar Kelantan apabila disoal tentang gaji lebih besar. Lain pula jawapannya, dia kata, betulkah? Tengok biar betul mana lebih tinggi, betulkah paling tinggi, tak perlu tanya, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini, katanya lagi, dia tak perlu ulas. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan paling penting malam ini, adakah Ayub Khan disebut-sebut bakal jadi Ketua Pesuruh JSPRM baru? Wah, sebenarnya kalau anda tanya saya setuju atau tidak kalau Ayub Khan menjadi Ketua SPRM yang baru, saya sangat setuju. Anda tahu atau tidak, Ayub Khan merupakan ketua ataupun timbalan ketua polis negara yang amat-amat disegani dan sangat berintegriti. Beliau sudah menunjukkan betapa beliau menjalankan tugas tanpa memilih bulu dan ditakuti oleh penjenayah. Selain daripada itu, integriti
Tuan Ayub Khan ini bukan calang-calang. Beliau memang sangat hebat sejak beliau menjadi kalau tak silap saya dulu dia ialah ketua polis untuk negeri Johor. Sekarang dia sudah jadi timbalan ketua polis negara. Memang lantang, berani dan memang tidak memilih bulu. Siapa saja akan kena kalau dia jadi ketua pesuruhjaya SPRM. Saya setuju dan saya harap berita ini betul-betul jadi kenyataan. Spekulasi ini benar-benar jadi kenyataan. Kalau Ayub Khan menjadi ketua pesuruhjaya SPRM, matilah semua orang yang pemberi rasuah dan penerima rasuah. Dan saya jangkakan masalah rasuah di Malaysia akan dapat ditangani dengan lebih baik. Dan orang tidak akan berani lagi buat barah kanser yang dipanggil rasuah ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche disebut-sebut bakal dilantik sebagai Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baharu bagi menggantikan Tan Sri Azam Baki apabila tamat kontraknya. Kabar angin semakin kuat tersebar apabila Ayub Khan dilihat bercakap soal rasuah sejak kebelakangan ini. Jika benar negara bakal melihat perubahan besar-besaran dalam pentadbirannya selepas lantikan Ketua Setiausaha Negara baharu yang bukan dalam lingkungan utama pentadbiran negara. Lantingan Ketua Setiausaha Negara baharu, Datuk Seri Samsul Azri Abu Bakar boleh dianggap luar daripada tradisi kebiasaan dan tradisi itu akan dipecahkan lagi jika benar Ayub Khan mengetuai SPRM. Mengulas perkara itu, seorang pemerhati politik memberikan reaksi yang cukup positif menganggap pelantikan Ayub Khan akan berjaya menggoncang perasuah-perasuah di luar sana. Malah, tentu, perasuah-perasuah di luar sana kepanasan bila mendengar nama Ayub Khan mengetuai SPRM. Lagi banyak Melayu pakai baju oren, katanya. Tanya saya, jika benar Ayub Khan dipindahkan ke SPRM, memang dia paling layak di situ. Tiada isu langsung, kata Norman Rezwan dalam satu ulasan di Facebook. Beliau yakin Ayub Khan bukan diturunkan pangkat, tetapi sayapnya sedang dilebarkan supaya rasuah dapat dibenteras dengan lebih berkesan. Mengenai Samsul Azri yang dilantik sebagai Ketua Setiausaha Negara, beliau berpendapat ia adalah satu keputusan yang tepat dan penting untuk memilih mereka yang di luar dari kelaziman. Lihat saja bila Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim letak Dr. Zaliha di Kementerian Wilayah. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur semakin agresif. Begitu banyak kedai-kedai haram dibina di ibu kota telah dirobohkan. Malah ada yang sudah 25 tahun lamanya. Isunya siapa tuan sewa hingga pembinaan kedai haram tersebut seperti dipejamkan mata begitu sahaja. Sekarang cuba kita lihat. SPRM saban bulan ada sahaja penangkapan isu rasuah. Kita boleh lihat bagaimana gembiranya kaki tangan LHDN sekarang apabila penguatkuasaan undang-undang boleh dilaksanakan tanpa gangguan pihak atasan lagi, katanya. Polis Diraja Malaysia PDRM juga tidak kurang hebat apabila saban minggu mengadakan operasi khas serbuan pusat hiburan. Katanya lagi, apabila negara mempunyai seorang Perdana Menteri yang benar-benar lakukan reformasi, kaki tangan awam mudah melakukan kerja mereka. Percayalah, negara kita akan berjaya. Negara kita akan jadi negara yang hebat di mata dunia. Beri Anwar Ibrahim 10 tahun, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia Kita Punya. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Perikatan Nasional digemparkan dengan berita penyelewengan dan juga pecah amanah wang persatuan. Perikatan Nasional mempunyai gabungan parti politik termasuk Parti Gerakan. Baru-baru ini Parti Gerakan disarankan kalau nak keluar dari Perikatan Nasional silakan, kata Parti PAS. Kali ini apa pula jadi selepas Naib Presiden Parti Gerakan didakwa pecah amanah wang persatuan? Adakah
Dengan pendakwaan pecah amanah wang persatuan ini akan menyebabkan PAS lebih menghalau pasti gerakan daripada Perikatan Nasional. Kalau betul parti gerakan memang bermasalah besar seperti ini, pasti parti PAS tidak akan berminat lagi bersatu dengan mereka. Yip Kim Heng didakwa atas 6 pertuduhan. Naib Presiden Parti Gerakan didakwa pecah amanah wang persatuan. Naib Presiden Parti Gerakan Malaysia Gerakan didakwa di Mahkamah Session di sini hari ini atas 6 pertuduhan melakukan pecah amanah wang Persatuan Bola Keranjang Amatur Kuantan Kaba berjumlah RM15.950. Tertuduh Yap Kim Heng, 62 tahun bagaimanapun, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Maimunah Aid. Mengikut kertas pertuduhan, Kim Heng sebagai seorang ejen iaitu Timbalan Pengerusi Kaba didakwa melakukan pecah amanah jenayah ke atas harta iaitu cek bernilai antara RM1,350 hingga RM4,200 milik Dai So Nasi Lemak sebagai bayaran sewa dengan menunaikan harta terbabit ke dalam akaun sendiri, isteri dan anaknya dan tidak dimasukkan ke dalam akaun persatuan tersebut. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara tahun 8 Mei 2018 hingga 15 Jun 2021 bertempat di RHB Bank Berhad, Jalan Air Putih di sini. Dalam prosiding Timbalan Pendakwa Raya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pahang, Rifa Izzati Abdul Muttalib, memohon mahkamah menawarkan wang jaminan sebanyak RM30,000 bagi kesemua pertuduhan bersyarat berserta syarat tambahan iaitu perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah selain perlu melaporkan diri di pejabat SPRN sebulan sekali. Tertuduh yang diwakili Peguam R. Bala Bedha memohon agar wang jaminan ke atas tertuduh dikurangkan berikutan tertuduh yang tidak bekerja dan hanya menerima allowance dari kerja-kerja terdahulu, perlu menyara seorang isteri yang sakit dan seorang anak yang masih belajar, selain tertuduh sendiri yang menghidap masalah jantung. Bala Bedha memohon wang jaminan dikurangkan kepada RM20,000 bagi setiap pertuduhan, selain turut memohon agar pasport diserahkan kepada tertuduh berikutan tertuduh perlu menggunakan pasportnya bagi mendapatkan rawatan jantung di Singapura. Hakim kemudian menetapkan wang jaminan RM3,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan wang jaminan dikenakan sebanyak RM18,000 selain menetapkan 2 syarat tambahan sebagaimana diminta pihak pendakwaan. Mahkamah menetapkan 20 September depan untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Naib Presiden Parti Gerakan didakwa pecah amanah wang persatuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.